Kerja-kerja pembinaan jalur budaya Gelang Serai rasmi dimulakan dengan Majlis Pecah Tanah pagi tadi. Projek itu merangkumi pembinaan sebuah gerbang gah, laluan berbasikal dan tanjakan bagi pengguna kerusi roda di kawasan Pasar Gelang Serai dan Juchat Kompleks. Ia dijangka siap menjelang suku ketiga tahun depan. Pengerusi Jawatankuasa yang menerajui projek tersebut, Dr. Maliki Osman berkata, kerja-kerja peningkatan itu akan dilakukan secara bertahap-tahap dan dirancang dengan teliti supaya tidak mengganggu perniagaan-perniagaan di kawasan tersebut. Kita bekerjasama dengan agensi-agensi pemerintah yang mengendalikan kawasan ini seperti NEA di mana isu-isu yang diutarakan oleh mungkin para penggerak kita di Pasar Gelang Serai. Kita bekerjasama dengan mereka, kita melihat bagaimana keadaan pembaharuan ini tidak akan mengganggu bisnes mereka, keadaan pekerjaan mereka. Kita pastikan bahawa laluan bagi para pendatang kepada Pasar Gelang Serai ini tidak akan terganggu. Jadi orang ramai yang masih terus ingin datang ke Pasar Gelang Serai tidak akan merasai bahawa keadaan ini begitu sukar untuk mereka. Begitu juga dengan Juchat Kompleks jugalah. Selain itu, Jawatankuasa dan pihak jurubina juga menghadapi beberapa cabaran lain termasuk memelihara kehijauan di kawasan itu. Keadaan yang sedia ada begitu mencabar kerana kita lihat banyak bangunan-bangunan yang sedia ada dan juga pokok-pokok yang begitu matang di kawasan ini yang mungkin kita tidak mahu ketepikan, dan ini merupakan satu cabaran di mana designer kita atau arkitek-arkitek kita harus cuba melihat bagaimana kita menyesuaikan keadaan, memastikan kita dapat suatu pembaharuan yang sama-sama dapat kita nikmati. Di Majlis Pecah Tanah itu juga, tetamu terhormat Menteri Kanan Encik Tan Men Syamugeraknam mengumumkan satu usaha baru untuk abadikan dan mengiktiraf sumbangan Allahyarham P. Ramlee di negara ini. Untuk itu, sebuah jawatankuasa berbilang kementerian ditubuhkan dan disertai beberapa agensi lain. Getaran jiwa. Lagu Getaran Jiwa dari filem Antara Dua Darjat hasil karya Allahyarham P. Ramlee ini menurut Menteri Kanan Tharman Shanmugaratnam mudah tapi cukup mengusik jiwa. Inilah antara banyak karya Allahyarham yang Encik Tharman katakan membuat semua orang gembira dan boleh mengalirkan air mata tidak kira kaum mahupun usia. What was very important is that he was something for people of all races in Singapore. I've discussed it with the ministers, Dr. Maliki, Minister Masagos, Minister Edwin Tong, of course, at MCCY. And the government has agreed that we will do something to record for posterity. The P. Ramlee legacy, not just as some figment of the past, but a continuing part of Singapore's multicultural culture. Encik Tharman mengumumkan bahawa sebuah jawatankuasa berbilang kementerian ditubuhkan dan ia juga melibatkan beberapa agensi lain termasuk Lembaga Warisan Negara dan Lembaga Perpustakaan Negara. Pengerusi jawatankuasa yang menerajui projek Jalur Budaya Gelang Serai Dr. Maliki Osman turut menyokong dan mengalu-alukan usaha ini. Saya rasa terharu apabila ASM Tharman mengajukan projek ini di mana beliau ingin kita sama-sama sebagai satu masyarakat memajukan karya-karya Allahyarham P. Ramlee. Ini saya rasa langkah pertama untuk kita sama-sama akur bahawa penting untuk kita menghargai sumbangan Allahyarham P. Ramlee. Dan yang penting juga ialah bahawa anak-anak muda kita tahu apakah sumbangan tersebut. Dalam pada itu, Dr. Maliki turut memuji Encik Tharman yang terus menunjukkan keprihatinannya terhadap masyarakat Melayu Islam di Singapura. Encik Tharman merupakan pemimpin yang begitu intim hubungannya dengan masyarakat Melayu. Beliau begitu sensitif tentang pembangunan masyarakat Melayu. Dan Gelang Serai merupakan salah satu ikon di mana beliau ingin terus melihat pembaruan menjadi pusat di mana ramai masyarakat Melayu kita terus kemari. Dalam kesempatan itu, Encik Tharman turut melahirkan penghargaannya kepada kesemua kira-kira 10,000 individu yang memainkan peranan dan mengambil bahagian dalam menjayakan projek Jalur Budaya ini.
Boys Town hari ini meraihkan ulang tahunnya yang ke-75 membantu para belia berisiko. Sekitar 400 klien, kaki tangan serta anggota keluarga mereka hadir di acara pesta keluarga tahunan yang dianjurkan bagi meraihkan detik penting tersebut. Inilah lagu yang digubah khas seorang pekerja sosial khusus bagi acara hari ini berjudul Move You yang menyanjungi usaha serta misi pertubuhan itu. Presiden Halimah Yacob turut melancarkan plak peringatan sempena acara siang tadi. 5 model contoh dalam masyarakat turut menerima anugerah atas peranan menyokong institusi keluarga. Families are the bedrock of society, and strong families ensure stability for our children and youth. A family that nurtures and inculcates positive values in their children will help them grow to become responsible adults. Sesi senaman yoga bertemakan haiwan laut. Institut Sains Marin Tropika menganjurkan sesi yoga ini untuk mendedahkan masyarakat kepada hidupan liar dalam lautan. Cuti sekolah bulan Jun ini, anda sekeluarga boleh meluangkan masa setiap hujung minggu melakukan sesi yoga bertemakan haiwan laut di beberapa kelab masyarakat di sini. Sempena Hari Lautan Sedunia pada 8 Jun, Institut Sains Marin Tropika Universiti Nasional Singapura NUS berganding bahu dengan Dana Eco SG dan pelbagai pertubuhan akar umbi untuk menganjurkan sesi yoga bertemakan haiwan laut ini di beberapa kawasan kejiranan Singapura. Selama 45 minit, anda akan melakukan senaman yang meniru gaya haiwan-haiwan laut seperti umang-umang, ikan hiu dan tapak Sulaiman. Pada harga $2 seorang, anda juga berpeluang mempelajari tentang cara-cara berinteraksi dengan hidupan liar. Semasa mengambil bahagian dalam salah satu sesi siang tadi, Menteri Kemampanan dan Sekitaran Grace Fu berkata, dengan menghimpunkan pelbagai kumpulan berbeza, mesej kemampanan boleh disebarkan kepada lebih ramai orang. Perniagaan yang terjejas di penutupan jalan bagi Raptai Perbarisan Hari Kebangsaan atau NDP di Padang kemungkinan mencatatkan kemerosotan sehingga 20% dalam penjualan pada hujung minggu. Kali terakhir sehingga 40 batang jalan dan lorong terpaksa ditutup bagi NDP adalah pada 2019. Latihan persiapan menjelang Perbarisan Hari Kebangsaan tahun ini telah pun bermula 3 bulan sebelum hari sebenar di Padang. Seperti tahun-tahun sebelumnya, jalan-jalan raya di sekitar kawasan ini terpaksa ditutup bagi memudahkan persiapan. Namun bagi perniagaan di sekitar kawasan tersebut, ia bermakna biaya tambahan serta penjualan yang merosot. Contohnya, tempat meletak kereta di bangunan Adelphi perlu ditutup semasa latihan NDP. Ini bermakna para penyewa kedai serta pelanggan di sini terpaksa meletakkan kenderaan di tempat lain. Akibatnya, hasil jualan seperti di kafe dan salon di sini dijangka berkurangan 20%. It's the only one weekend that I actually doing my business. Yeah, so actually most of my clients will actually rely a lot on Saturday. And then with the road closure and everything, it might make them very inconvenienced in a lot of ways. Sementara itu, sejumlah 32 perkhidmatan bas awam juga turut terjejas dengan latihan NDP. Khidmat-khidmat tersebut akan beralih ke laluan alternatif serta mengelakkan beberapa perhentian bas tertentu.